Bila ekonomi itu berkembang, jadi sudah tentu kerajaan juga akan dapat manfaat secara direct. Iaitu pertama, bila syarikat-syarikat atau organisasi yang menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi ini, maka mereka juga akan meningkatkan pendapatan mereka. Maka apabila pendapatan meningkat, maka kerajaan juga akan dapat dia punya income melalui cukai-cukai yang kita kenakan, sama ada corporate tax dan sebagainya. Kemudian bila ekonomi berkembang, maka pekerjaan juga akan meningkat. Jadi maka kita punya unemployment rate ni juga boleh dikurangkan, kerana apabila permintaan untuk tenaga kerja ini meningkat, maka secara tak langsung pengangguran akan berkurangan. Kemudian dalam masa yang sama, apabila ekonomi meningkat, kerajaan dapat pendapatan yang lebih banyak, lebih baik, sudah tentu pendapatan ini akan disalurkan balik kepada rakyat. Impact dia juga kepada rakyat. Mana kalau kita nak bagi bantuan, nak bagi subsidi dan sebagainya juga akan sampai kepada rakyat. Dan juga bantuan-bantuan lain yang kita bagi untuk mengembangkan ekonomi, dia akan juga memberi manfaat kepada rakyat. Dan di sebaliknya, kalau ekonomi terus jatuh, dia juga akan memberi kesan kepada kerajaan. Kalau ekonomi naik, income juga akan boleh bertambah. Bila jatuh, kerajaan juga akan terkesan, jatuhnya pendapatan. Kemudian pekerjaan pun ramai orang kena berhenti kerja. Macam dulu kita berdepan dengan COVID, unemployment tinggi, kemudian underemployment juga tinggi. Kemudian bantuan-bantuan yang kerajaan nak bagi pun agak terhad kerana dia tak ada pendapatan. Akhirnya, iaitu yang berlaku dulu bila kita keluarkan duit EPF yang tak sepatut kita keluar tapi kita keluar. Dan sebab kita dah tak ada jalan lain. Pasal government pun ada affected. COVID, nak beli vaksin, tambah lagi hutang 100 bilion. Jadi kesan dia tu sangat besar. Sebab tu kita sentiasa memastikan bahawa ekonomi ini kena terus berkembang supaya dia memberi manfaat kepada negara, kerajaan dan juga rakyat.